Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Muhammad Azri bin Ibrahim. Nama saya Manisa binti Awang Kecil dari Fakulti Psikologi dan Pendidikan, jurusan Sensukan, dan nombor matrik saya adalah BP 20110396. Nama saya Mahali, nombor matrik saya BI 20110151. Nama saya adalah Muhammad Arsyam Gustin dengan nombor matriks BA 20110849. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fuad bin Masli, nombor matriks BB 20110428. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hilman bin Muhammad Hasan dengan memegang nomor matriks BA 20110704. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Taufik Jazrizal bin Kipeh, nombor matrik BB 20110635. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Min Hawa Syukrani binti Abdul Razak, nombor matrik saya BP 20110337. Pada bahagian pengenalan, saya akan menerangkan secara ringkas apakah itu negara dan negeri. Seterusnya, menceritakan tentang negara Malaysia serta menceritakan serba sedikit sejarah mengenai negeri Sabah. Negara merupakan satu komuniti politik tersusun yang menakluki sesuatu kawasan dan mempunyai kedaulatan luaran dan dalaman yang boleh menguasakan monopoli terhadap penggunaan kekerasan yang difikirkan wajar. Pembentukan sesebuah negara berkait rapat dengan perubahan sesuatu tamadun yang telah berlaku sejak dari dahulu lagi. Ciri-ciri negara yang boleh dilihat ialah negara mempunyai sistem pemerintahan yang tersendiri, sama ada secara demokrasi, autokrasi atau lain-lain. Oleh itu, bahagian-bahagian kecil kawasan yang diperintah oleh negara tersebut dikenali sebagai negeri. Malaysia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang menjalankan sistem demokrasi di bawah pemerintahan Raja Berperlembagaan Persekutuan, diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dan Perdana Menteri sebagai Ketua Kerajaan Malaysia. Negara Malaysia terdiri daripada 13 negeri dan 13 wilayah persekutuan yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan menjadi dua wilayah, iaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur Borneo. Dengan populasi lebih daripada 32 juta, Malaysia adalah negara yang paling ramai penduduk ke-43 di dunia. Salah satu negeri di bawah kerajaan Malaysia adalah Sabah yang pada masa dahulu dikenali sebagai Borneo Utara. Pada 31 Ogos 1963, Borneo Utara telah mencapai pemerintahan sendiri dan pada tahun 1962, Suruhanjaya Kobo telah ditubuhkan oleh pihak British bagi mengambil dan menentukan pandangan rakyat negeri Sabah dan juga Sarawak sama ada menyokong cadangan untuk membentuk Persekutuan Malaysia ataupun sebaliknya. Suruhanjaya ini nyata disokong oleh penduduk dan kebanyakannya pemimpin masyarakat etnik Sabah. Akhirnya pada 16 September 1963, Borneo Utara dengan rasminya menyertai tanah Melayu bersama Sarawak dan juga Singapura bagi membentuk Persekutuan Malaysia. Bahagian 5 dalam Perlembagaan Malaysia menjelaskan tentang hal berkaitan dengan pemerintahan dan undang-undang negara yang perlu diketahui oleh masyarakat Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, di mana ianya menjelaskan hal mengenai keutamaan raja dan yang di-Pertua Negeri, jaminan persekutuan terhadap perlembagaan negeri serta keistimewaan Dewan Undangan Negeri. Raja Berperlembagaan merupakan sebuah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem berperlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara, yang digelar sebagai Yang di-Pertuan Agong atau singkatannya adalah YDPA. Dalam sistem raja berperlembagaan, raja harus bertindak mengikut peruntukan perlembagaan persekutuan yang telah ditetapkan. Dalam peringkat persekutuan, Yang di-Pertuan Agong atau YDPA hendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri dalam semua perkara kecuali beberapa perkara yang disebut sebagai kuasa budi bicara. Selain itu, menurut kenyataan laman web penyimpan mohor besar raja-raja menjelaskan bahwa pemilihan raja sebagai bakal ketua negara adalah berdasarkan prosiding pemilihan, di mana pemilihan dibuat secara undi, sulit, dan kertas undi yang digunakan tidak bernomor serta ditandakan dengan pen dan dakwat yang sama. Kemudiannya kertas undi dimasukkan ke dalam peti undi. Selepas itu kertas undi dimusnahkan di hadapan raja-raja sebaik sahaja keputusan undi diumumkan dengan cara dibakar atau dirinci. Dalam surat pemilihan itu, hanya raja-raja, penyimpan mohor besar raja-raja, dan penolong setiausaha Majlis Raja-Raja sahaja yang terlibat dalam proses pemilihan. Semasa pemilihan, penyimpan mohor besar raja-raja membekalkan satu kertas undi
setiap raja dan setiap raja diminta menandakan pendapatnya sama ada raja yang paling kanan adalah sesuai atau tidak sesuai dipilih sebagai yang di Pertuan Agung, dan selepas itu calon mestilah mendapat majoriti 5 undi sebelum raja mempengurusi mesyuarat pemilihan menawarkan jawatan yang di Pertuan Agung kepada baginda. Jika raja yang bertia tidak menerima tawaran ataupun raja itu gagal memperolehi undi majoriti, maka proses pengundian semula akan dijalankan, yaitu dengan mencalonkan nama raja yang kedua dalam senarai yang layak dipilih untuk diundi. Proses hanya akan selesai selepas baginda menerima tawaran jawatan yang di Pertuan Agung, dan selepas itu majelis akan mengikhtiarkan baginda sebagai yang di Pertuan Agung dan memegang jawatan itu bagi tempoh 5 tahun. Di samping itu, selepas tamat urusan pemilihan yang di Pertuan Agung, pemilihan timbalan yang di Pertuan Agung pula disempurnakan mengikut proses yang sama semasa proses pemilihan yang di Pertuan Agung. Selepas tamat kedua-dua urusan pemilihan, penyimpan mohon besar raja-raja akan mengantar surat bagi mengesahkan keputusan pemilihan itu secara bertulis kepada Dewan Negara. Perdana Menteri akan mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan yang di Pertuan Agung dan timbalan yang di Pertuan Agung. Yang di Pertuan Agung dan timbalan yang di Pertuan Agung hanya boleh menjalankan fungsi rasmi selepas baginda mendatangani sumpah jawatan dalam satu istiadat di hadapan Majelis Raja-Raja, di mana akan disaksikan oleh Ketua Hakim Negara, Mahkamah Persekutuan, dan ditandatangani saksi-saksi dari 2 orang raja yang dilantik oleh Majelis Raja-Raja sebagai saksi-saksi. Selain daripada itu, yang di Pertuan Negeri atau singkatannya ialah WDP juga terlibat sama dalam prosiding pemilihan WDP bagi negeri yang tidak mempunyai raja atau WDPA, di mana yang di Pertuan Negeri dilantik oleh yang di Pertuan Agung setelah berunding dengan Majelis Kerajaan Malaysia karena negeri-negeri ini tidak mempunyai sultan. Yang di Pertuan Negeri dilantik selama sepenggal atau 4 tahun dan boleh dipanjangkan mengikut kesesuaian. Seterusnya saya akan membahaskan tentang keutamaan yang di Pertuan Negeri Sabah dan fungsi-fungsinya. Yang di Pertuan Negeri Sabah atau dikenali sebagai Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah. Yang di Pertuan Negeri Sabah pada masa kini ialah Tun Dato' Seri Panglima Haji Johar Haji Mahiruddin. Beliau merupakan yang di Pertuan Negeri Sabah yang ke-10 dan mulai dilantik pada 1 Januari 2011. Beliau merupakan ketua dan pemerintah bagi negeri Sabah dan beliau dilantik selama 4 tahun dan boleh dipanjangkan mengikut kesesuaian. Saraan yang di Pertuan Negeri ditanggung oleh kumpulan wang yang disatukan, dan beliau juga bertindak atas nasihat Ketua Menteri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dalam memerintah negeri. Seterusnya ialah fungsi-fungsi yang di Pertuan Negeri Sabah. Fungsi yang pertama ialah beliau boleh melantik Ketua Menteri. Yang kedua, penangguhan memperkenankan permohonan untuk membubarkan Dewan Undangan. Seterusnya, melantik ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atas nasihat Ketua Menteri. Seterusnya, merasmikan persidangan Dewan Undangan Negeri. Beliau juga menganugerahkan bintang-bintang kehormat, pangkat, dan gelaran, mengutus kemuliaan atau kebesaran kepada rakyat yang berjasa. Baginda boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa dengan mengutus surat yang ditandatanganinya kepada yang di Pertuan Agung. Seterusnya, beliau juga melantik Majisrit mengikut nasihat Hakim Besar Malaya atau Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Dan akhir sekali, beliau juga mempengerusikan mesyuarat lembaga pengampunan dan mengampuni orang-orang yang disabitkan dengan kesalahan di Mahkamah Awam di negeri beliau mengikut nasihat lembaga pengampunan. Isi yang kedua merupakan jaminan persekutuan terhadap perlembagaan negeri, iaitu negeri Sabah. Menjamin hak sesuatu negeri untuk menaik tahta dan memegang, menikmati dan menjalankan hak-hak dan keistimewaan di sisi perlembagaan. Selain itu, Parlimen boleh melalui undang-undang untuk membuat perkara peruntukan bagi memastikan pematuhan peruntukan tersebut. Yang ketiga merupakan tanggungjawab Kerajaan United Kingdom untuk menyerahkan perintah-perintah untuk membolehkan perlembagaan negeri Sabah berkuasa mengikut lampiran perlembagaan setiap negeri. Jaminan persekutuan terhadap perlembagaan negeri Sabah boleh dikaitkan dengan 20 perkara yang telah menjadi syarat untuk Borneo Utara bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963.
Memorandum 20 perkara telah dikemukakan kepada jawatankuasa antara kerajaan. Memorandum 20 perkara ini terdiri daripada agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi ianya dikecualikan bagi Sabah dan Sarawak. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi persekutuan Malaysia, tetapi Sabah dan Sarawak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Sistem pendidikan kekal di bawah kerajaan negeri bagi sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak. Di dalam Parlimen Malaysia, perlu ada 15 kerusi wakil daripada Sabah dan 24 kerusi wakil daripada Sarawak. Dan perkara penting yang terakhir ialah kuasa sendiri harus diberikan kepada Sabah dan Sarawak mengenai al-immigration. Perkara-perkara lain pula terdiri daripada perlembagaan, ketua persekutuan, nama persekutuan, hak berpisah, bernionisasi, pegawai-pegawai British, kewarganegaraan, tarif dan kewangan, hak istimewa kaum, bumi putra, kerajaan negeri, tempoh peralihan, perlindungan, perlembagaan, nama ketua negeri, nama negeri serta tanah hutan kerajaan tempatan dan lain-lain. Dalam intipati memorandum 20 perkara ini, perkara yang ketiga telah menyentuh mengenai perlembagaan. Dalam perkara 3 tersebut dinyatakan bahawa walaupun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang sedia ada pada masa itu dipersetujui sebagai asas perlembagaan Malaysia, tetapi seharusnya perlembagaan Malaysia perlu menjadi satu dokumen baharu tanpa mengambil kira perkaitannya dengan negeri-negeri. Satu perlembagaan baru bagi Borneo Utara adalah semestinya penting. Perjanjian Malaysia 1963 juga menekankan beberapa perkara penting mengenai perlembagaan persekutuan terhadap negeri Sabah. Perjanjian Malaysia 1963 ini telah menjadi asas kepada Akta 26-1963. Di dalam Perjanjian Malaysia 1963 terdapat 11 perkara yang menjadi intipati perjanjian. Badan Perundangan merupakan satu majlis perundingan perwakilan yang mempunyai kuasa untuk meminda, menggubal serta mengesahkan undang-undang. Badan Perundangan terbahagi kepada dua kategori utama iaitu bahagian persekutuan dan negeri. Dalam peringkat negeri, kuasa akan dipegang oleh Badan Perundangan Negeri masing-masing. Ahli-ahlinya akan dipilih oleh rakyat sendiri melalui majlis pilihan raya yang akan diadakan setiap 5 tahun. Badan Perundangan Negeri terdiri daripada Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri. Bagi negeri yang beraja akan mempunyai Sultan atau Raja, manakala negeri yang tidak beraja akan mempunyai Yang di-Pertuan Negeri sebagai Ketua Negeri. Namun, yang menguruskan hal pentadbiran negeri adalah masing-masing diuruskan oleh Menteri Besar bagi negeri beraja dan Ketua Menteri bagi negeri tidak beraja. Fungsi Ketua Negeri adalah untuk memperkenankan rang undang-undang di peringkat negeri. Selain itu, Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri juga berfungsi untuk memanggil Dewan Undangan Negeri (DUN), memberi ucapan perasmian pembukaan DUN dan membubarkan DUN. Secara umumnya, Dewan Undangan Negeri bertujuan untuk menggubal perundangan dan dasar dalam suatu negeri. Bukan itu saja, Dewan Undangan Negeri juga berfungsi untuk memantau institusi pemerintah seperti jabatan dan agensi kerajaan negeri, menjadi pengantara dalam menyampaikan suara rakyat kepada kerajaan, meluluskan perbekalan yang mana tiada cukai atau perbelanjaan boleh dikenakan terhadap dana tergabung. Dewan Undangan Negeri di Malaysia terdiri daripada Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri selaku Ketua Negeri serta seorang speaker dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang telah dilantik semasa pilihan raya yang mengikut perlembagaan persekutuan. Ahli Dewan Undangan Negeri mestilah seorang warga negara Malaysia dan bermaslahatin di negeri berkenaan. Seorang ahli Dewan Undangan Negeri boleh memegang jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat dan juga ahli Dewan Undangan Negeri pada satu-satu masa. Sebagai prosedur yang mengikut perlembagaan persekutuan, setiap ahli DUN diwajibkan mengangkat sumpah di hadapan speaker DUN dan berjanji akan taat menjalankan tugas-tugas sebagai ahli DUN sebaik yang mungkin di samping taat kepada negeri dan Malaysia berpandukan perlembagaan persekutuan. Seterusnya, keahlian Dewan Undangan Negeri seharusnya memenuhi kelayakan yang telah ditetapkan mengikut perlembagaan Undang-Undang Persekutuan. Antara kelayakan ahli DUN ialah berumur 21 tahun ke atas, berfikiran waras, tidak muflis, tidak memegang jawatan bergaji serta tidak
pernah dipenjara melebihi 1 tahun dan tidak pernah didenda melebihi RM2,000 tanpa pengampunan. Tambahan pula, ahli Dewan Undangan Negeri hanya memegang jawatan tersebut selama 5 tahun sekiranya DUN tidak dibubarkan. Terdapat juga pegawai yang dilantik untuk terlibat secara langsung semasa persidangan DUN, tetapi hanya untuk membantu dalam merangka dan mengusulkan rang undang-undang negeri. Pegawai yang terlibat ialah Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan Negeri dan Penasihat Undang-Undang Negeri. Terdapat 5 fasal perlembagaan yang menyentuh mengenai keistimewaan DUN dalam perkara 72. Antaranya ialah kesahan apa-apa prosiding di dalam Dewan Undangan mana-mana negeri tidaklah boleh dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah. Selain itu, tiada seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya semasa mengambil bahagian dalam prosiding DUN mana-mana Dewan Undangan mana-mana negeri atau prosiding mana-mana jawatan kuasa. Seterusnya, tiada seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang disiarkan olehnya atau di bawah kuasa Dewan Undangan mana-mana negeri. Keistimewaan yang keempat pula ialah fasal 2 tidaklah terpakai bagi mana-mana orang yang dipertuduh atas satu kesalahan di bawah undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen di bawah fasal 4 perkara 10 atau atas suatu kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948 sebagaimana yang dipindah oleh Ordinan Nombor 45 Darurat 1970. Antara proses-proses yang perlu dilalui untuk menggubal undang-undang ialah rang undang-undang yang hendak dibawa ke Dewan akan disediakan oleh kementerian masing-masing dan disemak oleh Peguam Besar Negeri dan akan dibawa kepada pengetahuan Kabinet Negeri. Selepas itu, rang undang-undang akan melalui beberapa bacaan. Dalam bacaan pertama, rang undang-undang akan dibaca sebagai bacaan pertama, kemudian bacaan yang kedua dia akan dijalankan di mana ahli akan membahas mengenai rang undang-undang tersebut. Kemudian, rang undang-undang akan melalui peringkat jawatan kuasa di mana jawatan kuasa semua dewan akan meneliti setiap rang undang-undang dengan terperinci. Kemudian mereka akan mengemukakan semula kepada dewan. Kemudian bacaan ketiga akan dilakukan di mana undang-undang tersebut akan diluluskan apabila tiada lagi perbahasaan. Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA 63 merupakan sebuah dokumen bertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak seperti United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Perjanjian tersebut telah ditandatangani pada tarikh 9 Julai 1963 di London dan teks yang sah di sisi undang-undang bagi setiap perkara di dalam perjanjian tersebut adalah di dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Perjanjian tersebut telah didaftarkan di Urus Setiap Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB atau United Nations UN yang bertarikh 21 September 1970 oleh United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland yang bernombor rujukan 10760. Berdasarkan perjanjian tersebut, perkara 5 dalam intipati perjanjian tersebut serta memorandum 20 perkara adalah perkara yang berkaitan dengan negeri Sabah dalam konteks keistimewaan negeri yang ingin dibincangkan. Perkara 5 menyatakan bahawa kewajipan kerajaan persekutuan untuk mendapatkan pengumbalan akta oleh Parlimen bagi memindah skop imigresen untuk kemasukan ke Sabah dan Sarawak serta peruntukan-peruntukan khas seperti lampiran tertentu yang dilampirkan bersama. Hal ini merujuk kepada selain daripada rakyat Sabah dan Sarawak hendaklah mengikuti prosedur kemasukan ke negeri tersebut melalui imigresen dengan menggunakan pasport. Sebaliknya, rakyat di negeri Sabah dan Sarawak boleh hanya menggunakan kad pengenalan diri IC untuk kemasukan ke Semenanjung Malaysia. Selain itu, Memorandum 20 Perkara merupakan satu memorandum yang dikemukakan oleh Borneo Utara kepada jawatan kuasa antara kerajaan. Jawatan kuasa tersebut ditubuhkan dengan fungsi utamanya iaitu untuk menjamin hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak agar tidak tergugat apabila menyertai Malaysia. Tugas jawatan tersebut adalah untuk mengkaji dan mengusurkan peruntukan perlembagaan yang berkaitan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia.
Antara perkara-perkara yang penting yang perlu dipatuhi ialah Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia tetapi dikecualikan ke atas Sabah dan Sarawak, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris digunakan di Sabah dan Sarawak, sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan kerajaan pusat kecuali di Sabah dan Sarawak, 16 kerusi di Parlimen diperuntukkan kepada Sabah dan 24 kerusi kepada Sarawak, serta bidang kuasa imigresen terletak di bawah kawalan kerajaan pusat kecuali negeri Sabah dan Sarawak. Keistimewaan Sabah dan Sarawak merupakan jaminan bagi rakyat Sabah dan Sarawak setelah Sabah dan Sarawak menyertai dan bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk sebuah negara yang dikenali sebagai Malaysia. Keistimewaan ini adalah penting bagi mengurangkan serta mengelakkan daripada timbulnya isu perkauman di antara rakyat Semenanjung Malaysia yang secara umumnya diduduki oleh kaum Melayu dan rakyat Sabah serta Sarawak yang diduduki oleh kaum yang pelbagai. Oleh yang demikian, untuk memahami bagaimana Sabah dan Sarawak menjadi sebahagian daripada Malaysia pada tahun 1963 adalah penting untuk mengetahui sejarah yang berlaku. Kepentingan dan Perlindungan Keistimewaan Sabah dan Sarawak menyatakan bahawa Sabah dan Sarawak boleh mengawal kemasukan dan kemastautinan bagi mereka yang bukan rakyat negeri Sabah dan Sarawak ke dalam negeri tersebut. Tambahan pula, Dewan Undangan Negeri DUN Sabah dan Sarawak berkuasa untuk mengubal undang-undang yang berkenaan dengan perkara-perkara yang DUN di negeri lain tidak mempunyai kuasa. Hal ini merujuk kepada perkara yang berkaitan dengan adat anak negeri, perkhidmatan dan bekalan air, undang-undang peribadi berkenaan perkahwinan, penceraian, penjagaan dan nafkah, bekalan kuasa elektrik dan air, serta perkara mengenai perkapalan. Dalam hal ini, keistimewaan yang dimiliki oleh Sabah dan Sarawak harus dilindungi selagi mana orang Sabah dan Sarawak merasakan bahawa kepentingan tersebut diperlukan. Persetujuan yang di-Pertuan Negeri YDPN haruslah diperolehi terlebih dahulu sebelum mana-mana kepentingan yang tercatat dalam MA 63 dimasukkan dengan mengikut nasihat Kabinet Negeri yang telah dilantik untuk kebaikan seluruh orang Sabah dan Sarawak. Justru itu, keistimewaan ini hanya ditentukan oleh seorang Sabah dan Sarawak melalui wakil rakyat yang telah dilantik di DUN kawasan masing-masing untuk memansuhkan keistimewaan mereka. Kesimpulannya, penyertaan negeri Sabah ke Tanah Melayu menjadikan masyarakat Sabah memperolehi kemerdekaan pada tahun 1963. Apabila Sabah menjadi sebahagian daripada Malaysia, masyarakat tempatan di Sabah haruslah mematuhi undang-undang perlembagaan yang telah ditetapkan seperti dalam Perlembagaan Bahagian 5, iaitu keutamaan raja dan yang di-Pertuan Negeri, Jaminan Persekutuan terhadap Perlembagaan Negeri yang menjelaskan hak bumi putera Sabah setelah menyertai Tanah Melayu, dan juga keistimewaan DUN Sabah yang tidak diperolehi oleh negeri lain. Terima kasih.